Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah doakan agar murid-murid Ustazah sentiasa sehat dan gembira untuk belajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 3 bahagian ibadah. Tajuk kita pada hari ini ialah Sunat Ab'ad dan Hay'at. Baik murid-murid boleh merujuk di buku teks masing-masing muka surat 92 unit 3. Okey murid-murid, jom kita mula. Baik murid-murid, apa itu sunat ab'ad dan sunat hay'at? Murid-murid dah tahu? Okey, Ustazah terangkan ya. Baik, perkara sunat dalam solat. Okey, ada dua ya, iaitu sunat ab'ad dan sunat hay'at. Okey, kita tengok dulu sunat ab'ad. Sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut jika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa kunut. Okey murid-murid ingat ya, sunat ab'ad ialah amalan sunat yang amat dituntut. Jadi kalau ditinggalkan, kita kena ganti dengan sujud sahwi. Okey, contoh murid-murid lupa membaca doa kunut. Jadi, bagaimana kalau terlupa? Ya, betul. Kita hendaklah melakukan sujud sahwi. Baik, jom kita tengok apa pula sunat hay'at. Sunat hay'at ialah amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contoh, membaca doa iftitah. Okey, apa tu doa iftitah? Ya, doa iftitah yang kita baca ya selepas kita angkat takbir kan? Allahu Akbar. Kemudian kita pun baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang tu kalau kita terlupa ya ataupun kita tertinggal, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi ya. Okey. Jadi murid-murid ingat, kalau ab'ad kita kena ganti dengan sujud sahwi. Kalau hay'at kita tak perlu ganti. Okey. Baik murid-murid, sekarang kita sama-sama ya tengok sunat ab'ad dulu. Okey, apa itu sunat ab'ad? Baik, yang pertama, duduk dan membaca tahiyat awal. Kedua, membaca salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, membaca salawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Wa ala ali Muhammad. Yang keempat, membaca doa kunut pada solat subuh. Kelima, berdiri semasa membaca doa kunut. Keenam, berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Okey. Baik, Ustazah akan terangkan dengan lebih terperinci ya. Baik murid-murid, yang pertama tadi ialah duduk dan membaca tahiyat awal. Okey, kita tengok. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, yang ini ya, duduk dan membaca tahiyat awal ni, kalau kita tertinggal, kita hendaklah membaca. Ya betul, kita hendaklah menggantikan dengan sujud sahwi, sebab ini ialah sunat ab'ad, sunat yang dituntut.
Okey, jadi masa sekiranya kita terlupa membaca tahiyat awal ni, kita kena ganti dengan sujud sahwi. Okey, ni tahiyat awal ya. Baik, seterusnya membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat awal. Okey, dalam tahiyat awal ada kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kemudian membaca selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir, iaitu wa ala ali Muhammad. Okey, jadi yang ni pun kalau kita tertinggal, hendaklah ya digantikan dengan sujud sahwi. Ingat tu, tadi tahiyat awal, bacaan tahiyat awal. Seterusnya selawat ke atas Nabi dalam tahiyat awal dan juga selawat ke atas keluarga Nabi dalam tahiyat akhir. Okey. Okey murid-murid, seterusnya membaca doa kunut pada solat subuh. Okey, jadi yang ni seandainya murid-murid ya apabila rukuk ya membaca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih ya sebanyak 3 kali, kemudian murid-murid pun bangun semula kan. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Okey, yang tu i'tidal. Kemudian terlupa pula doa kunut, terus sujud. Dan bila sujud tu baru teringat, Allah, terlupa pula nak baca doa kunut. Okey, jadi kita kena gantilah. Okey, macam mana bacaan doa kunut tadi tu? Mesti dah hafal kan? Okey, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yazillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, yang ni bila kita tertinggal, kita terlupa, kita kena gantikan dengan sujud sahwi. Sebab ini ialah ya betul sunat ab'ad. Okey. Seterusnya berdiri semasa membaca doa kunut. Ya, yalah macam tadi kita terlupa kan. Pun sama. Yang ini juga ya, kita kena ganti dengan sujud sahwi. Seterusnya berselawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa kunut. Okey, di akhir dekat bacaan kunut bawah tadi, ya dekat akhir tu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Okey, jadi murid-murid kena gantilah dengan sujud sahwi. Maknanya kalau doa kunut tu daripada awal sampailah ke selawat ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah digantikan dengan sujud sahwi. Sebab apa Ustazah ulang banyak kali? Ya, sebab ianya adalah sunat ab'ad. Kita kena ganti. Baik, tadi ialah sunat ab'ad yang kita hendaklah digantikan dengan sujud sahwi. Okey, kita tengok pula sunat hayat. Sunat hayat tidak perlu ganti dengan sujud sahwi ya. Baik, apa itu sunat hayat? Baik, sunat hayat ni yang kita tengok dulu ialah perbuatan. Okey. Baik, kita tengok yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Ketiga, melihat ke tempat sujud, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Kemudian yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Dan yang keenam, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Baik, saya akan terangkan secara lebih terperinci. Okey, kita tengok ya. Baik, di sini tadi kan
Yang nombor 1, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram. Okey, ini gambarnya. Ya, yang ni takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Okey. Jadi yang ni kalau murid-murid terlupa nak angkat tangan tu, tak apa ya. Tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Kemudian rukuk. Okey, perbuatan rukuk juga pun sama ya, tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Dan i'tidal ya, selepas kita rukuk, kita bangun sami Allahu liman hamidah, kemudian kita berubah tegak ya, kita turunkan tangan Rabbana lakal ham. Okey, yang ini juga tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Yang ini sunat hayat perbuatan. Okey. Baik. Seterusnya, ialah meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Okey, cuba murid-murid tengok ya, tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, perlakuan ini berlaku selalunya apabila kita membaca apa? Surah Al-Fatihah dan juga surah sunat ya. Selepas surah Al-Fatihah kita, okey, inilah perbuatan yang kita selalu buat kan. Okey, yang ini juga adalah sunat hayat ya. Jadi kalau kita tak buat macam ni, kita tidak perlu ganti dengan sujud sahwi. Baik, seterusnya melihat ke tempat sujud. Melihat ke tempat sujud ni pun sunat ya, sunat hayat. Okey, jadi kalau kata tak tengok di sini, tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Tapi seeloknya kita memandang ke tempat sujud supaya kita lebih apa? Lebih khusyuk dalam solat kan. Kalau kita tengok ke kiri, ke kanan, ke atas kan, nanti kita apa? Tak khusyuk dalam solat. Okey. Seterusnya ialah duduk iftirash dan duduk tawarruk. Okey, kita tengok duduk iftirash. Baik, apa itu duduk iftirash murid-murid? Siapa tahu? Cuba terangkan dekat ustazah. Baik, duduk dengan kaki kiri di bawah kaki kanan. Ya, cuba tengok ni gambar ni. Okey, kaki kiri. Okey, macam ni ya. Baik, yang ini dipanggil duduk iftirash, iaitu duduk dengan kaki kiri di bawah kaki kanan dalam keadaan apa? Telapak kaki kanan ditegakkan, ya. Okey, ketika duduk di antara dua sujud dan duduk membaca tahiyat awal. Okey, yang ini kita punya punggung ni murid-murid, cuba tengok sini, terletak di atas tapak kaki kita. Manakala manakala jari kanan, ya, semuanya kita tegakkan, kita dirikan kita punya tumit ni. Ini dipanggil duduk iftirash ya, apabila kita membaca tahiyat awal kan. Dan apabila kita membaca duduk di antara dua sujud. Ni. Baik, yang ini pula ialah duduk tawarruk. Duduk tawarruk ni biasanya apabila kita membaca tahiyat akhir. Okey, tawarruk meletakkan punggung di atas lantai manakala kaki kiri dilipat dan hujungnya berada di bawah lengkungan kaki kanan. Tapak kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya menghadap kiblat. Okey, baik, jadi tengok di sini. Yang tadi punggung, kalau tahiyat awal, punggung di atas tapak kaki kiri. Manakala yang ni punggung kita berada di atas lantai untuk tahiyat akhir. Ya, kemudian kaki kiri ni berada di bawah kaki kanan. Dan jari kita juga hendaklah dilengkungkan dan tegak ya. Kita punya tumit ni dan menghadap ke arah kiblat. Okey. Jadi ini ialah duduk iftirash, manakala yang ni ialah duduk tawarruk. Okey, jadi kalau kata murid-murid terlupa nak buat,
ya, ataupun ialah terlupa, jadi hendaklah diganti dengan sujud sahwi ke tak? Ya, tak perlu ya, sebab sunat hayat tidak perlu ya digantikan dengan sujud sahwi ya. Sunat hayat tak perlu diganti. Okey. Baik, seterusnya meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Baik, cuba murid-murid tengok sini. Cantik dia letakkan. Meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Cantik je. Jadi, kalau tak buat pun terlupa ya, ataupun kita tak buat, tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi sebab ini ialah sunat hayat perbuatan. Baik, seterusnya memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Baik, yang ini yang pertama, kita menghadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, bacaan wajib ya. Yang ni memalingkan muka ni, perbuatan ni memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ni. Ini ialah sunat. Dan kalaupun tak buat, juga tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey. Baik, jadi murid-murid dah jelas ya. Untuk sunat hayat perbuatan tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Baik, seterusnya kita lihat pula ya sunat hayat bacaan. Okey, tadi perbuatan, sekarang kita tengok bacaan. Okey, kita tengok nombor 1. Melafazkan takbirul intiqalat, iaitu yang mengiringi setiap perpindahan perbuatan dalam solat. Murid-murid faham tak ni apa yang dia bagi tahu ni? Okey, takbir intiqalat tu apa? Siapa tahu takbirul intiqalat, iaitu takbir yang dilakukan ketika perpindahan daripada satu rukun solat kepada satu rukun solat yang lain. Okey, contoh ya. Okey, sudah kita siap baca dah surah Al-Fatihah, kemudian kita baca surah Al-Ikhlas, dah siap dah. Kemudian kita pun rukuk. Allahu Akbar. Okey, daripada situ kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih kan 3 kali. Kemudian kita bangun balik. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Okey, kita pun nak sujud. Allahu Akbar. Okey, kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian kita pun bangun kan. Allahu Akbar. Jadi setiap yang kita baca Allahu Akbar itu dipanggil takbirul intiqalat ya. Iaitu yang mengiringi setiap perpindahan. Okey, jadi sunat hayat wajib ke tak kita ganti kalau kita terlupa nak sebut Allahu Akbar tu, nak melafazkan tu takbirul intiqalat tu, adakah kita perlu untuk ganti dengan sujud sahwi? Ya, tak perlu. Okey. Baik, kita tengok yang kedua. Membaca isti'azah sebelum membaca Al-Fatihah dan menyebut amin selepas Al-Fatihah. Okey. Jadi di sini apa? Apa tu isti'azah? Isti'azah tu sebelum surah Al-Fatihah kadang kita baca kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, itu ialah isti'azah. Okey, kemudian dah habis dah waladdallin. Amin. Yang tu amin. Okey, ini juga kalau kita terlupa, kita tidak perlu gantikan dengan sujud sahwi sebab ianya ialah sunat hayat bacaan. Okey. Baik, seterusnya yang ketiga ialah membaca doa iftitah. Okey, baca doa iftitah ni murid tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Okey, jadi yang tu sampai habis. Okey, yang itu ialah apa? Bacaan apa? Doa iftitah juga termasuk dalam sunat hayat. Jadi tidak perlulah digantikan dengan sujud sahwi kalau kita terlupa.
Okey. Baik, seterusnya nombor 4, membaca surah selepas membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Baik, kita dah baca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, kemudian nak baca surah yang sunat kan? Nak tambah surah Al-Ikhlas ke, surah Al-Kafirun dan sebagainya. Baik, jadi yang itu surah tu wajib ke tak? Sunat hayat ya. Jadi tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Baik, nombor 5, menyaringkan suara pada bacaan Al-Fatihah dan surah pada rakaat pertama dan kedua ketika solat subuh, maghrib, isyak dan solat Jumaat. Okey. Solat Jumaat ya, Jumaat. Okey, di sini kita menyaringkan suara ya pada surah Al-Fatihah kan. Jadi bila kita sembahyang jemaah ataupun sembahyang sendiri pun begitu juga yang untuk lelaki selalunya kadang dia baca kuat kan. Okey, waktu solat subuh, maghrib, isyak. Okey, dan solat Jumaat kalau dia tak nyaringkan pun dia tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, sebabnya adalah sunat hayat. Okey, seterusnya nombor 6, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Baca tasbih apa tu? Siapa tahu? Ya, masa rukuk kan kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih 3 kali. Kemudian masa sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Okey, 3 kali. Jadi ianya ialah sunat. Jadi tak perlu diganti dengan sujud sahwi kalau terlupa ya. Kalau tak baca tak perlu diganti dengan sujud sahwi. Baik. Seterusnya nombor 7, membaca Sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamd ketika bangun daripada rukuk. Yang tadi sudah cakap tadi kan, yang sudah terangkan i'tidal. Okey, jadi yang ini juga ialah sunat hayat, bacaan tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Okey, nombor 8, membaca doa ketika duduk antara dua sujud. Doa apa yang kita baca masa duduk antara dua sujud anak-anak? Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, yang tu juga termasuk dalam sunat hayat ya. Okey, seterusnya nombor 9, membaca salawat Ibrahimiyah. Okey, siapa tahu salawat Ibrahimiyah ni? Yang ni pula ialah selepas kita baca tahiyat awal kan. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, start. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kan? Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Okey, yang itu ialah salawat Ibrahimiyah, juga sunat hayat ya. Okey, seterusnya yang ke-10 ialah memberi salam yang kedua. Okey, salam yang pertama wajib ya anak-anak. Okey, tapi memberi salam yang kedua ialah sunat. Okey, berpaling ke kiri. Tadi paling ke kanan pun juga termasuk dalam sunat. Tapi sebaiknya kita buatlah, bacaan dia wajib. Manakala memberi salam yang kedua, berpaling ke kiri adalah termasuk dalam sunat hayat. Jadi tidak wajib untuk kita, tidak perlulah digantikan dengan yang ini, tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Okey. Baik murid-murid, jadi bagaimana kita nak melakukan sujud sahwi tu kan? Tadi yang surat ab'ad tadi yang kita tertinggal. Jadi bagaimana kita nak buat sujud sahwi ni? Okey, jadi murid-murid cuba tengok gambar ni ya. Pertama sekali kena baca ni. Ni bacaan dia lah. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ustazah ulang. Subhana man la yanamu wala yashu, maksudnya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak
lupa. Okey. Jadi, bagaimana kita nak buat? Contoh kita dah terlupa doa kunut. Jadi, apabila di rakaat yang terakhir kan kita baca tahiyat, kita pun bacalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawat. Ni yang untuk bacaan kita duduk iftirash ya, membaca tahiyat akhir. Tengok sini. Iftirash ni kita masih duduk macam ni lagi. Okey, kita baca tahiyat akhir. Tapi biasa kita bagi salam kan? Assalamualaikum warahmatullahi tak. Ya, kita tak kita tak bagi salam, tapi kita terus sujud. Sujud Subhana man la yanamu wa la yashu. Okey. Kita baca ni 3 kali sujud. Kemudian baca sekali pun boleh. Okey, kemudian kita bangun. Kita duduk pula. Duduk antara 2 sujud macam ni. Okey. Bacalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kalau ikutkan bacaannya sunat, tapi seeloknya kita baca ya. Okey, kemudian kita turun lagi, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Sujud yang kedua. Okey. Tadi sujud yang pertama, sujud yang kedua. Okey, kemudian kita pun duduk tawarruk ya. Teruslah kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kemudian kiri pula. Begitu ya. Jadi, Ustazah ulang. Yang pertama, bila kita dah terlupa ya, kita teringat, tiba-tiba baru teringat. Okey, kita pun duduk iftirash dulu, kita baca tahiyat akhir tapi jangan sampai memberi salam. Kemudian kita sujud, kita baca subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud ya. Kemudian kita bacalah Rabbighfirli, bacaan duduk antara 2 sujud. Kemudian kita sujud yang kedua subhana man la yanamu wa la yashu ya. Kemudian kita duduk tawarruk ya, duduk yang terakhir dan memberi salam. Okey, boleh murid-murid? Ya, macam tu cara untuk kita sujud sahwi. Okey, apabila kita tertinggal sunat ab'ad tadi. Ya, sunat hayat tak perlu, hanya sunat ab'ad yang perlu digantikan dengan sujud sahwi. Okey, murid-murid. Baik. Okey, alhamdulillah ya anak-anak, kita telah pun sampai di penghujung. Okey, jadi hari ini alhamdulillah kita telah pun mengetahui ya sunat ab'ad, sunat hayat perbuatan, sunat hayat bacaan ya, dan bagaimana hendak melakukan sujud sahwi. Okey, jadi Ustazah harap murid-murid jelas dan faham, sebab Ustazah yakin anak-anak murid Ustazah murid yang bijak. Okey, terima kasih murid-murid kerana sudi belajar bersama dengan Ustazah Huda. InsyaAllah kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Terima kasih murid-murid. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.